Assalamualaikum dan salam sejahtera kelas. Waalaikumsalam cikgu. Waalaikumsalam cikgu. Semua sihat tak hari ini? Sihat cikgu. Sihat. Alhamdulillah. Okey, seperti yang dijanjikan hari ini kita akan masuk topik baru. Tapi sebelum kita masuk topik baru, cikgu nak tunjukkan satu benda. Okey, ini dia. Semua tahu kan dia apa? Ayo. Air mineral, cikgu. Yes, Ayo. air cikgu. Yes, air. Ni adalah sebotol air. Air, okey. Siapa boleh bagi tahu cikgu sumber air? Dari mana asal-usul air ni? Air ni datang dari Hujan. mana? Yes, hujan. Lagi? Sungai. Yes, sungai. Lagi? Air bawah tanah. Yes, air bawah tanah. Si laut pun salah satu sumber air juga, okey? Air ni kita gunakan, air ni dia ada banyak kegunaan. Contohnya kita guna air untuk kegunaan domestik. Contohnya macam di rumah kita guna air ni untuk cuci pinggan, cuci pakaian, mop lantai, bersihkan rumah, semua guna air, okey? Air ni juga kita gunakan untuk pertanian. Kita siram tumbuh-tumbuhan pun semua memerlukan air. Tanpa air ni tumbuhan tidak hidup. Dan juga kegunaan perindustrian. Okey. Next, cikgu nak tanya, semua masih ingat tak 3 keadaan jirim air? Kita dah belajar, kamu dah belajar 3 benda ni sebelum ni lagi. Ingat cikgu. Ada siapa-siapa ingat tak? Pepejal. Yes, bekerja. Lagi? Cecair. Cecair. Yes, cecair dan last ni? Gas. Yes. Yes. Okey, kita ada pepejal, cecair dan gas. Siapa boleh bagi tahu cikgu keadaan Zara bagi pepejal? Faris. Ada siapa nak jawab tak? Yes, zaranya tersusun rapat antara satu sama lain. Okey? Lagi? Cecair dia jarak-jarak sikit. Zara pepejal tersusun dengan teratur. Yes, dia rapat, tersusun dengan teratur dan bergetar. Dia zarah pepejal ni dia tidak dapat bergerak, so dia hanya bergetar antara satu sama lain. Okey, yang kedua kita ada cecair. Siapa boleh bagi tahu cikgu keadaan zarah bagi cecair? Susunan dia tidak teratur. Dia bergerak secara rawak. Yes, susunan tidak teratur dan bergerak secara rawak. Bagus, Farna. Okay, good. Okay, dan last sekali kita ada gas. Siapa nak jawab? Zara bagi gas macam mana pula? Ada siapa-siapa nak cuba? Patut tak dengar. Lupa cikgu. Dia gas tu partikel dia rawak. Dia jauh-jauh. Okay, good job, Steve. Pandai. Okay, Zara bagi gas dia bergerak secara rawak dan tersusun jauh antara satu sama lain. Okay? Okay, so semua dapat tangkap tak kita nak belajar apa hari ni? Dapat cikgu. Okay, Hasif, kita nak belajar apa hari ni? Oh. Ni. Hintnya ada dekat botol ni. Yes, kita akan belajar tentang air. So hari ini kita akan masuk bab baru iaitu air dan larutan di bawah subtopik 5.1 iaitu sifat fizik air. Okay, siapa boleh bagi tahu cikgu sifat fizik air? Apa yang kamu nampak pada air? Ada siapa-siapa nak jawab tak? Yes, colourless, tiada warna. Lagi? Dalam bentuk cecair. Yes, pandai Zulaika. Air ni dia berbentuk cecair pada suhu bilik. Okey, lagi?
Air ni ada bau ke tak ada? Tak ada. Tak ada. Yes, air ni juga tidak berbau. Apa rasa air? Tiada rasa. Awal. Yes, Neutral. air ni tiada rasa. Okay, tasteless. Okay, so ini adalah sifat fizik air. Yang pertama, macam kamu semua sebut tadi, dia tiada warna, tiada bau dan rasa. Dia hanya wujud sebagai cecair pada suhu didih. Takar didih dan takar beku air adalah 1 darjah Celsius dan 0 darjah Celsius. Manakala ketumpatan bagi air adalah 1 gram sentimeter padu dan ianya mempunyai tegangan permukaan tinggi. Okay, mesti ada yang tanya, apa maksud tegangan permukaan yang tinggi itu, cikgu? Okay, so ini adalah tegangan permukaan yang tinggi. Tegangan permukaan itu adalah daya lekitan antara molekul air di permukaan yang menyebabkan serangga seperti air-air dapat terapung di permukaan air. Semua pernah tengok kan serangga tu? Pernah tak? Dia biasa di lupa air, di kolam. Yes. Air-air ini juga disebut sebagai laba-laba air. Okey, seterusnya adalah daya lekatan dan lekitan antara molekul air dan dinding xilem membolehkan air dibawa dari akar ke daun. Fenomena ini kita panggil sebagai tindakan kapilari. Tindakan kapilari inilah yang membolehkan air dibawa dari akar dari bawah ke atas, iaitu ke daun, ke pucuk untuk membolehkan pokok tu melakukan proses fotosintesis. Bagi contoh lain bagi daya lekatan dan daya lekitan ni, contoh macam kita minum air guna straw. Okey, daya lekatan dan lekitan antara molekul air dan dinding straw tu yang membolehkan air dibawa dari bawah ke mulut kita. Okey, faham semua? Faham, cikgu. Okay, good. Okay, next adalah kita akan tengok kesan penyerapan dan pembebasan haba terhadap keadaan jirim air. Okay, cikgu nak tanya, siapa boleh explain apa yang dia nampak pada raja yang cikgu tunjuk ni? Ada siapa-siapa nak jawab? Kalau tak ada siapa nak jawab, cikgu panggil nama. Okay, so tiada yang nak jawab. Mas Riyadi? Mas Riyadi ada tak? Ya, cikgu. Okay, Mas Riyadi, apa yang kamu faham tentang gambar raja ni? Okey, cikgu. Apa yang saya faham, pepejal bila proses pepejal ke cecair, bertukar ke cecair, proses tu dipanggil peleburan. Manakala bila cecair ke pepejal, proses tu pembekuan. Okey, untuk cecair ke gas, proses tu dipanggil penyejaran ataupun pendidihan. Kalau gas ke cecair, proses tu adalah proses kondensasi. Okey, untuk gas ke pepejal dan pepejal ke gas, proses tu adalah pemejaluapan. Itu cikgu, itu saja yang saya faham, cikgu. Okay, thank you Mas Riyadi. Good. Okay. Macam Mas Riyadi cakap, di sini kita dapat tengok proses pertukaran jirim air macam kita sudah belajar tadi, iaitu pepejal ke cecair, cecair ke gas, gas ke cecair dan cecair ke pepejal. Okey, seperti yang kamu tengok, gambar anak panah merah tu adalah haba diserap masuk dan manakala anak panah warna biru tu adalah haba dibebaskan. Okey, first kita akan tengok proses pertukaran pepejal kepada cecair. Proses ni kita panggil peleburan. Okey. Contoh untuk dalam kehidupan keseharian kita adalah bila kita letak aiskrim tu di luar, aiskrim tu akan cair. Apa yang terjadi dengan zarah aiskrim tu adalah pada asalnya zarah aiskrim tu rapat-rapat sebab dia berpecahkan. Okey, rapat-rapat tapi apabila kita letak di luar, ianya akan menyerap masuk haba. So ianya akan menyebabkan zarah-zarah dalam aiskrim tu akan bergerak jauh antara satu sama lain dan menjadi cecair. Okey, faham semua? Faham, cikgu. Faham. Ayo. Okay. Okey, next kita akan belajar mengenai komposisi air. Okey, yang pertama adalah air merupakan sebatian. Kenapa air dipanggil sebatian? Kenapa bukan unsur? Siapa boleh jawab? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Saya nak cuba, cikgu. Okey, Zulaika. Air merupakan sebatian sebab dia ada dua unsur. Air mana dengan oksigen. Okey, good job Zulaika. Pandai. Air dipanggil sebatian sebab air dipanggil sebatian sebab ianya mengandungi unsur hidrogen dan oksigen. Okey, dia ada dua, dia ada lebih dari satu. Satu molekul air mengandungi satu atom oksigen dan dua atom hidrogen. Okey, ni di sebelah kanan tu H2O adalah formula kimia bagi air yang mewakili 2H dan 1O sebab tu ada tulis H2O. Okey. Okey, next kita akan belajar mengenai kesan bendasing terhadap takat lebur dan takat didih air. Okey, first kita kena tahulah apa tu bendasing. Okey. Yang pertama kita ada periuk berisi air sahaja. Yang periuk kedua ni kita nak buat sup ayam. So kita letaklah carrot, ayam, bawang, buncut untuk buat sup. Carrot, ayam, bawang semua tu lah kita panggil benda asing. Okey, benda asing. Okey, pada pendapat kamu yang mana akan mendidih dulu? Air sahaja atau sup ayam? Air. Air. Yes, pandai. Air, okey.
Okay, next kita akan tengok eksperimen. Eksperimen ini untuk menyiasat kesan benda asing terhadap takar didih air. Okay, yang pertama ni, bingkai A, kita ada air suling di mana takar didihnya adalah 100 darjah Celsius. Manakala bingkai B, kita ada air yang telah dicampur garam dan takar didihnya adalah 106 darjah Celsius. Okay, apa kesimpulan yang kita boleh buat terhadap eksperimen ni? Ada siapa-siapa nak jawab tak? Ada siapa-siapa tahu? Tak tahu cikgu. Okay, so yang ni, air plus garam, dia punya takar didih lebih tinggi iaitu 106 darjah Celsius berbanding dengan air suling tanpa garam. So, takar didih air suling meningkat apabila dicampur dengan garam. Faham? Faham? Faham. Faham cikgu? Okay, next kita tengok kesan benda asing terhadap takar lemur ais. Okay, sini kita ada bingkai A dengan air suling tanpa garam, dia punya takar lebur adalah 0 darjah Celsius. Manakala bingkai B ni kita ada air plus garam dengan takar lebur negatif 6 darjah Celsius. Okay, siapa boleh buat kesimpulan berdasarkan eksperimen yang kedua ni? Benda asing akan membuatkan suhu lagi tinggi, lagi rendah. Yes, dia akan menurun. Takar lebur ais tu menurun apabila dicampur dengan garam. So, ianya merendahkan lagi takar lebur ais. Ya, ajar tentang penjejatan air. Awal-awal tadi kan kita ada belajar tentang penjejatan air. Ingat lagi tak, penjejatan air ni dia menukarkan jirim air apa kepada apa? Fana jawab dulu. Okey, Fana. Fuse antara cecair kepada propulsion ataupun cecair kepada gas. Okey, penjejatan air ni dia sama macam pendidihan tapi ada sedikit beza. Nanti kita tengok dia punya beza. Penjejatan air ni adalah proses pertukaran cecair kepada gas. Okey, dia berlaku di permukaan air sahaja. Dia berlaku sebab molekul-molekul air di permukaan dia mempunyai tenaga kinetik yang lebih tinggi, bergerak dengan pantas dan kemudiannya terlepas ke udara, membentuk wap air. Okey, dia boleh terjadi pada sebarang suhu. Okey, faham semua? Faham cikgu? Faham cikgu. So, ini adalah perbezaan antara penyejatan dan pendidihan. Okey, ada siapa-siapa nak cuba jawab tak apa beza penyejatan dan pendidihan? Saya cikgu. Okey, Hasif? Penyejatan ni dia digunakan dengan suhu yang sedia ada. Tapi kalau pendidihan ni macam ada suhu yang daripada luar. Contoh macam daripada api ya. Okey, macam tu lah. good. Betul, bagus. Okey, lagi? Hello. Okey, ada siapa nak jawab lagi? Tak ada dah. Okey, tak ada dah. Okey, lagi satu perbezaan penjejatan dan pendidihan ni. Penjejatan ni kita tidak dapat nampak dengan mata kasar, tapi pendidihan ni kita dapat nampak sebab dia membentuk gelembung-gelembung udara pada cecair itulah. Lepas tu lagi satu adalah penjejatan ni macam kita sudah tadi, dia berlaku pada permukaan air sahaja. Sementara pendidihan ni dia berlaku kepada keseluruhan cecair. Okey, faham? Faham cikgu? Okey, good. Okey, sekarang kita akan tengok faktor yang mempengaruhi kadar penjejatan air. Okey, yang pertama adalah suhu persekitaran. Semakin meningkat suhu persekitaran ni, semakin tinggi kadar penjejatan air. Okey, contoh macam kita liburkan waktu hujan dan waktu panas. Mesti yang waktu panas lagi kan yang akan lebih cepat kering. Kadar penjejatan air meningkat apabila suhu persekitaran meningkat. Okey, yang kedua adalah luas permukaan air yang terdedah. Semakin tinggi luas permukaan air yang terdedah, semakin tinggi juga kadar penjejatan air. Okey, contohnya macam kita nak sejukkan sup. Satu, kita guna mangkuk yang besar. Satu lagi kita guna cawan. Okey, agak-agak belajar semua yang mana akan lebih cepat sejuk. Cawan. No? Yang besar. Yes, yang besar. Sebab kan cikgu dah cakap tadi, luas permukaan air yang terdedah, semakin tinggi luas permukaan air yang terdedah, semakin cepat kadar penjejatan air. Okey, faham tak Hasif? Faham cikgu? Okey, good. Okey, so semua dah faham kan tadi apa yang kita belajar? Sudah cikgu. Okey, good. Kalau sudah faham, sekarang cikgu mahu semua orang setiap satu mencari aplikasi penyejatan air dalam kehidupan harian. Okey? Buat ringkas-ringkas je, tak payah panjang-panjang. Boleh tak? Okey. Cikgu bagi masa 10 minit untuk kamu mencari bahan dah. Okey? Lepas 10 minit, nanti cikgu akan pergi balik. Okey? Cikgu. Okey. Baik cikgu. Okey, good. Okey, dah 10 minit. Semua dah ready dengan bahan masing-masing? Sudah cikgu. Dah cikgu. Okey, good. Okey, sekarang cikgu akan pilih secara rawak. Kejap ya. Cikgu start sekarang. Okey. Mas Yani? Mas Yani ada tak? Ya, saya cikgu. Okey, apa yang saya dapat
aplikasi pengejaran air dalam kehidupan seharian adalah meringankan pertanian. Contohnya, biji kokos berimbas bawah cahaya matahari yang terik pada suhu yang tinggi. Ini fokus untuk mengeringkan biji kokos itu dengan cepat. Okey, bagus. Sama saya cakap tadi, salah satu aplikasi bagi pengejaran air dalam kehidupan hari ini adalah pengeringan hasil tanaman dalam macam biji kokos. Okey, next kita akan pilih lagi. Mic kita on. Dalam kehidupan adalah proses pengeringan hasil seperti ikan. Menggunakan ikan tu digalak untuk meningkatkan permukaan dan meningkatkan kadar proses pembuatan. So, ikan tu dikalikan di bawah cahaya matahari yang terik. Ialah mengeringkan pakaian yang basah. Contohnya jika pakaian tu dia tidak singgah dekat tempat yang ada luas permukaan, ada matahari. Jadi pakaian tu akan kering dengan cepat sebab satu permukaan yang luas, satu lagi ada. Okey, pembelajaran kita pada hari ini tamat sampai sini saja. Okey, kita akan buat kuis untuk cikgu tengok sejauh mana kefahaman kamu tentang pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu. Okey, semua boleh tengok tak kod untuk join? Boleh cikgu. Okey, boleh masuk ke cikgu tu. Okey, so semua dah dapat jawab. Kita tengok result. Okey, so yang ramai salah adalah soalan 6, 12 dan 5. Okey, so proses kita tengok soalan 6 dulu sebab ada 2 orang yang tak dapat jawab. Proses pembuatan cecair kepada pekerjaan dinamakan sebagai apa? Okey, cecair kepada pekerjaan. Okey, ni cecair kepada pekerjaan kita. Kenapa boleh salah ni cecair kepada pekerjaan? Ianya berlaku dalam penerapan cair minyak juga. Kita gunakan ais. Kita panggil sebagai kemampuan. Boleh faham tak? Cikgu. Siapa yang salah? Okey, kita tengok. Soalan nombor 6. Zulaika dan Farhana. Okey, Zulaika dan Farhana dah dapat tangkap tak? Okey, good. Simulasi adalah aplikasi pencatat sebab Sebab dapat permukaan. yes, pandai. Okey, bentuk kering selepas berlemas pun adalah aplikasi pencatat haba terhadap tekanan jaring air pada hasillah. Okey, kita kena tengok balik penyerapan haba. Okey, warna merah ni adalah haba diserap. So, kita imbas kembali apa yang kita belajar pada hari ini. So, hari ini kita belajar tentang siapa boleh kongsi? Air. Yes, kita belajar tentang air. Okey, semua boleh buka mic. Jawab. Belajar. Apa dia? Belajar tentang proses-proses yang berlaku pada air, contohnya macam sejat, pemilihan, penguatjawapan Yes, dan lain-lain. Yes, kita belajar juga tentang proses pertukaran air. Okey, lagi? Ciri-ciri air. Yes, good. Kita belajar ciri-ciri air lagi. Aplikasi dalam kehidupan seharian. Okay, good Zulaika. Kita belajar juga pasal aplikasi penjajatan dalam kehidupan seharian. Okay? Boleh faham semua? Cikgu. Okay, good. So, itu saja kelas kita pada hari ini. Thank you semua.
Terima kasih. Terima kasih. Okey.